Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Sekali lagi kita dapat berkumpul untuk siri yang ke-10 pengajian kitab Fiqh Manhaji, iaitu bab munakahat ataupun ahwal syakhsiyah, iaitu berkaitan dengan perkahwinan, talak, raja dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk syarat yang kita nak bincang, iaitu syarat wali. Sirah kita dah bincang, begitu juga iaitu ijab dan kabul, syarat-syarat suami, syarat-syarat isteri sudah bincang, iaitu hari ini kita nak masuk tentang syarat-syarat wali, pengertian wali itu sendiri. Ya, wali dari segi bahasa bermaksud kasih sayang dan pertolongan. Wali lah. Ya, maksudnya wali ni dia kasih sayang, dia menjaga dan seumpamanya. Ya, dan sementara dari segi syarak, ya, minta maaf kita sekarang ni kalau yang ada memiliki buku Fiqh Manhaji ni, maka dia terus ke muka surat 124. Ya. Manakala mereka yang ada versi bahasa Arab, versi bahasa Arab ni cetakan Darul Qalam, muka surat wali. Ni muka surat 56. Yang Darul Qalam lah. Tapi tak tahulah kalau ada cetakan lain dan seumpama je ya. Jadi biasa ni Darul Qalam lah yang paling famous sekali Fiqh Manhaji ni. Dia ada cetakan lain, tapi ada kepada saya cetakan Darul Qalam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi syarak maksud wali apa? Wilayah, iaitu bermaksud melaksanakan kekuasaan atas orang lain serta mengawasinya. Wali, dia sayang benda tu, milik dia, so dia awasi lah. Macam kita sayang rumah kita, kita jaga rumah kita. Sama je lah bapa wali kepada anak perempuan dia, maka dia lah yang menjaga kemaslahatan anak dia. Maka maksud orang lain ialah orang yang tidak mampu menguruskan dirinya. Perempuan ni dia tak semestinya lelaki, dia ada kekurangan yang mana kelebihannya tidak kekurangannya itu maksudnya dibandingkan dengan lelaki. Yang manakala kalau kita lihat dia pun ada kelebihan, ya. Bila kata sebut perempuan ni ada kekurangan, dia lah ada kelebihan juga, betul tak? Dan lelaki juga ada kelebihan, lelaki juga ada kekurangan. Yang mana kekurangan itu yang mana perempuan dapat atasinya banyak, yalah. Jadi mari kita lihat dari segi syarak, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ni lelaki perempuan berbeza. Ada kekurangan, ada kelebihan. Lelaki ada kekurangan, yang mana kekurangan itu perempuan sebagai ada kelebihan. Maka di sini lelaki dan perempuan memerlukan, dan begitu juga menyokong antara satu sama lain. Dalam istilah lain, dia melengkapkan antara satu sama lain. Baik, maksud wilayah wali pula lah dari segi sudut sebahagian ulama' ialah pelaksanaan kuasa atas orang lain, sama ada itu suka ataupun tidak. Ini kita bincang lah sebahagian padanya bila disebutkan tentang wilayah ini. Ada wilayah paksa, maksudnya ada penguasaan yang paksa, dan ada juga penguasaan yang tidak dipaksa. Maka dalam hal ini kenapa didatangkan dua definisi? Sebab dalam mazhab Syafi'i dia ada dua jenis wilayah, sama ada wilayah ijbariyah dengan wilayah ikhtiariyah. Wilayah ijbariyah ni bapa boleh paksa dan seumpamanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk kita ringkaskanlah, kita tak baca satu persatu, dan seperti biasa kita tak bacalah semua dalil. Kalau nak baca lebih boleh baca sendiri, boleh dapat maklumat, tapi lebih kita nak ringkaskan. Sebab apa? Kitab ni tebal,
Ya, kita nak bincang semua, jangan kata 2 bulan. Ya, 3 tahun pun tak habis. Jadi kita baca mana yang patut. So bila kata saya penat-penat beli buku tapi ustaz tak baca sebaris-baris. Maksudnya kita ni bukan belajar seperti pondok. Ya. Kalau pondok ya satu sebaris tu memang target satu kitab tu bertahun-tahun baru habis. Tak kitab nipis tu bertahun-tahun baru habis. Ya, itu tak apalah style pondok, tapi kita ni style online. Ya, kita nak compress, kita nak supaya kita belajar secara singkat tetapi lebih dipahami. Jadi sebab itu penting ada kitab ni, kitab yang diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab saya tak baca semua. So tuan-tuan boleh baca sendiri mana yang saya tak terangkan atau yang tak bacakan. Sebab apa? Penerangan lebih kurang. So maksudnya bila belajar dengan saya, bertalaki dengan saya, jadi tuan-tuan ada asas. Bila ada asas, maka boleh baca sendiri. Betul tak? Jadi tuan-tuan apa-apa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hikmah pensyariatan wali. Apakah hikmah pensyariatan wali? Maksudnya contoh kanak-kanak seperti perempuan, dia tak boleh menguruskan diri dia. Anak perempuan kadang-kadang tu dia tak tahu nak pilih. Dia tak tahu pilih. Kadang-kadang dia pilih ikut nafsu saja. Ya, pasal apa? Sebab dia tak ada pengalaman. Maka dia tengok asal muka handsome saja, muka macam Korea saja, nak jadi. Padahal ada banyak yang nak fikir. Akhlak yang kena tengok, agama yang kena tengok. Begitu juga tanggungjawab dia macam mana, kafaah dia macam mana. Ya, kafaah sekurang-kurangnya kerjayalah harta. Dia mampu nak bagi nafkah, mampu nak bayar mahar. Ya, jadi itu yang kena faham. Ya, jadi wali ni lah kadang-kadang dia gadis tu tidak mampu untuk menguruskan diri dia, terutama untuk memilih calon suami dia, maka bapa dia lebih mengetahui dan lebih rasional dalam menentukan dia punya jodoh. Lebih-lebih lagi anak gadis muda. Tapi ada juga yang bertanya, ustaz, ya, macam mana pula kalau gadis tu umur 30-an dah matang sungguh dah, takkan nak pakai wali juga? Ya, betul, memang kena pakai wali juga. Sebab apa? Dah hadis mengatakan sama ada dia matang ataupun tidak, selagi mana dia itu nak berkahwin, sama ada janda ataupun tidak, dia kena wali. Ya, dia kena ada wali yang memang dah sudah menjadi syarat. Sama ada matang ke, sama ada perempuan tu gila ke, sama ada perempuan begitu begini ke, maka isunya bukan itu sebabnya, tapi sebab Nabi kata la nikaha illa biwali. Maksudnya tidak ada nikah, maksudnya nikah itu tidak sah kecuali dengan wilayah, dengan wali. Nampak tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks ini tak kiralah matang ataupun tidak, tetapi hukumnya wali kena ada. Maksudnya pasal apa? Dah Nabi perintahkan dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi bila kita kata perempuan tu kadang-kadang tak boleh nak uruskan sendiri, bapa dia yang menguruskannya, bapa lebih, itu hikmah. Ya, itu adalah hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kewujudan wali adalah wajib semasa akad. Maka kalau kita lihat apabila dia nak mengahwinkan ataupun perempuan nak berkahwin, sama ada dia muda ataupun dia kanak-kanak, ya, ataupun dia tu dah dewasa, ataupun dia tu Allahumma salli ala Muhammad, dia janda ataupun dan sebagainya, tak kiralah apa-apa keadaan sekalipun, walaupun dia dah umur macam nenek dah. Kan nenek kahwin umur 70-an, ada tak? Ada. Salah kan? Tak salah, tak ada masalah. Kadang-kadang dia perlukan teman hidup. Ada tempat saya tu umur nenek 60-an kahwin dengan atuk umur 80-an. Tak apa, ada apa-apa. Dah tua-tua kahwin. Engkau ni senang cakap. Tapi yang tua-tua ni tak ada perasaan nak berteman. Jangan. Tua-tua pun masih ada nafsu juga, masih ada kehendak. Biasalah tu, lantak dia lah. Tak kacau hidup kau pun. Ini duk sibuk, duk marah. Apa salah ni? Apa salah macam tu? Kenapalah dia tu dah tua-tua kahwin? Biarlah tua-tua kahwin. Ya, tapi yang pelik tu umur 70-an kahwin dengan gadis 25 tahun. Wah, itu mengejutkan. Tercabar lelaki. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib, tak boleh, tak sah kalau tak ada wali. Kalau dah tak ada wali pun, tak ada turutan wali-wali yang telah disenaraikan oleh syarak itu sendiri, maka terakhir hakim ataupun pemerintah. Macam kita kat Malaysia ni sultan lah, yang mana qadi-qadi ni semua ataupun juru nikah ni semua dilantik oleh sultan, yang diizinkan. Ya, maksudnya sultan mewakilkan untuk menikahkan
mana wanita yang tidak ada wali. Ya. Baik berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa tak boleh tidak mesti ada wali? Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW. Seperti mana diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Disebutkan bahawa seseorang perempuan tidak harus mengahwinkan perempuan lain dan tidak harus mengahwinkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Daraqutni. Ya. Baik. Hikmah syariat wali dalam perkahwinan. Maksudnya apa? Macam tadilah kita sebut, kenapa untuk menjaga maslahat dan seumpamanya. Ya. Baik, antara dalam Al-Quran kita boleh bacalah 105 firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maksudnya wanita yang sudah bercerai, ya, habis iddahnya, maka wali tak boleh paksa dia. Tak boleh paksa anak dia yang sudah janda untuk berkahwin. Maksudnya wali ni dari segi sudut paksa kena ada wali lah. Wali boleh paksa, maka dari segi sudut itu perkahwinan, maka lebih aula kena ada wali. Betul tak? Wali kena ada di saat pernikahan. Ataupun tidak ada wali, wali boleh wakilkan. Katakanlah dia jauh kan, dia wakilkan anak dia, dia wakilkan orang lain ke, dia wakilkan jurunikah dan seumpamanya. Ya. Baik, begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak sah nikah melainkan oleh wali dan ada 2 orang saksi yang adil. Perkahwinan yang berlaku selain daripada itu adalah batal. Nampak tu? Hadis riwayat, ya, Ibn Hibban dan Imam Abu Daud. Begitu juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jelas hadis yang sahih ini menurut ulama hadis tak sah nikah secara wali. Kecuali kalau kita lihat di sini dia kata mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali kalau wanita yang sudah akil balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun benda khilaf, maka bab kahwin ni jangan main-main. Dia ada sindikat. Ada sindikat dekat Malaysia ni tuan-tuan, yang mana wanita menikahkan diri dia sendiri. Kononnya pakai mazhab Hanafi. Ini berlaku biasa Indonesia lah. Duduk sini kan. Wali tak ada, dia tak berdaftar, dia nak nikah dekat jabatan agama, tak tahu jadi complicated macam mana. So dia nikah diri sendiri. Lepas tu surat nikah tak ada. Lepas tu lahirkan anak, tak boleh ada surat beranak, anak tak boleh sekolah. Ada tuan-tuan saya, ialah seperti mana saya sebutkan bahawa saya terlibat dengan NGO lah untuk beri bantuan makanan. Ada satu rumah tu, sepasang wanita Indonesia ni ataupun suami dia orang Malaysia, anak dia 5 tak boleh sekolah. Nampak tak? Anak dia ke-5 tak boleh sekolah. Pasal apa? Sebab tak ada surat beranak. Saya pun tak tahu macam mana nak uruskan masalah tu semua lah. Ya? Jadi tak ada visa tak apa, tapi sekolah nak surat beranak, ada butiran. Tak ada ais tu, surat beranak pun jadilah. Tapi kenapa tak didaftarkan? Kenapa tak dijadikan? Ya, wallahu alam, benda ni menjadi complicated lah. Benda ni sangat menyedihkan. Maka jangan ikut sindikat ni, jangan ikut hawa nafsu. Fikir panjang. Ramai yang nikah tanpa wali, lagi menikah kat Thailand. Pasal apa? Bapak tak bagi, lalas kena buang keluarga dan sebagainya, menyesal, lepas tu bercerai. Dah bercerai, cari balik bapak tu, cari balik mak tu. Dulu masa kahwin kau ketepikan dia. Ya, ini kena berhati-hati dan kita kena fahamlah dalam hal ini. Ya, ada perbincangan panjang lagi kita nak bincangkan. Baik, perkahwinan tanpa wali dan kesannya, ya, maka batal, tak sah. Jelas menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, wanita yang sudah akil balik dia boleh nikahkan diri sendiri. Ya, tapi jelas kalau kita lihatkan dalam hadis Nabi SAW, ya, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dia disebutkan bahawa daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata maksudnya wanita yang berkahwin. Kalau muka surat dalam muka surat 129 jelas hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana nikah itu adalah batil kalau tanpa wali. Banyaklah hadis dalam kitab fiqh manhaji ni. Kitab terjemahan ni boleh baca sendiri dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh majoriti di kalangan para ulama, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wanita tu isunya kalaulah dia berkahwin tanpa wali, dia nikahkan diri dia sendiri, boleh tak erti kata dia tu dijatuhkan hukuman zina? Ya. Dia nikah di mazhab Hanafi, dia nikahkan diri dia sendiri. Ya. Tapi sebab apa? Walaupun kita berpegang pada pendapat yang memang nikah ni mesti ada wali. Ya.
Kalau dekat jabatan-jabatan agama ni, dia mesti fasahkan nikah tu kalau tak ada wali. Ya. Tapi kalau ikut hukum dia dikira berdosa ke? Adakah dia itu dikira sebagai penzina? Kalau ada hukum hudud, dia wajib dijatuhkan hukuman hudud. Ya. Jadi kalau ikut pendapat ulama contemporary ni, yang mana disebutkan ya, ulama-ulama dia kata memang kita tak nafikan dan kita memang iktiraf wujudnya khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau kita nak kata pendapat mazhab Hanafi ni batil atau tolak, habis kat Pakistan, kat India tu yang nikahkan diri sendiri berzina, anak zina, tak boleh juga. Ya, jadi khilaf muktabar, tapi dalam masa yang sama kerajaan tidak boleh menganggap khilaf yang boleh diamalkan kat Malaysia. Ya, sebab tu kat Malaysia yang nikah tanpa wali ditafrikan, difasahkan nikah tu. So dinikahkan semula dengan ada wali. Sama ada wali hakim ataupun cari wali yang ada yang masih hidup. Ya, tapi kalau jauh barulah nikah wali hakim. Contohnya lah, bapa dah tak ada, atuk dah tak ada, ya, adik-beradik, pak saudara dan sebagainya. Adik-beradik kalaupun jauh, dia ambil, katakanlah dia orang Kedah, nikah dekat Kuala Lumpur, nikah wali hakim, difasahkan dan nikah semula. Tapi ketika nikah diri sendiri pakai mazhab Hanafi itu mengandung macam mana? Ya, kalau kita tak boleh sabitkan sebagai hukum hudud, maka kita boleh kata kalau anak tu sah, tetap juga dikira sebagai, paling tak pun anak watuhu bi syubhah, al-watu bi syubhah. Maksudnya yang hasil perkahwinan atau persetubuhan yang syubhah. Nampak tak? Yang mana kalau ikut mazhab majoriti ulama tak sah, tapi kalau ikut mazhab Hanafi sah. Maka syubhah kat situ. Maka anak yang dikandungkan itu dikira masih boleh dibinkan pada bapa, cuma ketika itu difasahkan dan kena nikah semula. Nikah semula kena cari wali. Pasal apa? Sebab enactment. Bayangkan kalau jabatan agama dia biarkan, okey dah nikah, nikah tanpa wali ya, okey tak apalah, disahkan tapi kena bayar denda. Kalau bayangkan jabatan mufti Negeri Sembilan kata tak apalah pakai mazhab Hanafi. Bayangkan in future macam mana tuan-tuan? In future pasti ramai, alah tak apa, nikah diri sendiri, nanti daftar dekat jabatan agama, akan disahkan, bayar RM1,000 aja. Contoh, bayangkan. Tuan-tuan bayangkan kalau itu dibenarkan. Dan perkara ini ada beberapa kelompok-kelompok yang kata ikut Al-Quran dan Sunnah. Dia kata, kenapa kita perjuangkan? Patutnya kita bukalah, maksudnya keterbukaan. Kita boleh amalkan mazhab Hanafi dekat sini ni dalam bab perkahwinan ni. Ya, kalau kita boleh terima khilaf batal wuduk sentuh isteri ataupun tidak, kenapa kita tak boleh terima khilaf nikah wanita tanpa wali? Ya, bayangkan tuan-tuan, ya, yang cakap macam tu tak sedar dia ada anak perempuan ke? Dia tak sedar macam mana anak-anak gadis masa akan datang, dia akan lakukan perbuatan sebegitu. Dia akan nikahkan diri dia sendiri, tuan-tuan. Pasal apa? Senang mudah. Alah, tak payah pergi Thailand. Nikahkan dekat Malaysia pun, okey, ada 2 saksi. Aku nikahkan diri aku kepada engkau dengan mas kahwin. Pap, settle. Saksi nampak, okey. Daftar, bayar saman saja. So, macam tu berlambak. In future, ramai yang akan melakukan benda yang seperti itu. Nampak tak? Mudaratnya. Sebab itulah dari segi sudut, memang kita mengiktiraf khilaf, wujudnya khilaf dalam bab wali ni. Ya. Tapi kalau saya lihatkan dari segi sudut, dalilnya memang kuatlah pendapat jumhur yang mengatakan wajib, iaitu rukun nikah itu mesti ada wali. Tapi kita dalam bab ini nak kata nikah tanpa wali ikut mazhab Hanafi, lahir anak haram, tak boleh juga. Ya. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bab nikah ni tak boleh kita nak kompromi. Sama juga bab nikah secara online, saya memang tak setuju sama sekali. Ya, sebab apa? Kalau bab jenayah, video tak boleh dijadikan sebagai hujah, tak boleh dijadikan saksi. Begitu juga perkahwinan, video ni online, boleh tipu, boleh pakai emas, boleh pakai apa. Ya, sebab apa? Ada kebarangkalian, possibility tu ada, tapi depan berdepan ni tak ada masalah. Betul tak? Jadi kalau tak boleh online, pakai wakalah. Habis itu senang. Ya. Baik. Okey. Baik. Wali perkahwinan, muka surat 130. Wali perkahwinan mengikut turutan. Ini. Kenapa turutan? Dia tak boleh melangkau. Dia kalau bapa ada, tak boleh datuk. Bapa, abah kahwinkan saya dengan lelaki ni,
Aku tak nak sebab apa? Dia tak sekufuk dengan kau. Nampak tak? Tak kufur apa? Kerja tak ada nak bagi kau tanggungkan. Memang tak boleh. Kalau dekat negara Arab tu, tak boleh. Dia tu bukan Bani Hashim. Kau tu Bani Hashim. Mana boleh kahwin dengan Arab biasa? Bapak dia kata macam tu kan. Ya. Okey, tak apalah. Minta atuk jadi wali lah. Tak boleh. Atuk tak boleh jadi wali. Pasal selagi bapak dia. Pergi ke atuk. Atuk pun sama juga. Pergi dekat abang lelaki pula. Tak boleh. Selagi mana bapak masih hidup. Selagi mana yang mana yang tertinggi tu masih hidup dan berkelayakan, cukup syarat-syaratnya, tak boleh berpindah. Pernah kes berlaku ya. Saya pernah tanya dekat Jabatan Agama Islam. Ya, dia nikah tu dia suruhkan wali yang ada ni. Bapak dia ada sebenarnya, tapi sebab dia tak suka dengan bapaknya ataupun dari segi sudut, mungkin ada historical life yang mana dia sendiri tak berapa gemar bapak dia, maka dia suruhkan wali bapak dia. Ya, wali. Bapak tak ada. Siapa jadi wali je? Atuk dah meninggal lah. Siapa wali dia sebenarnya? Ya, ini abang saya. So, dia nikahkan, aku nikahkan. Abang ni pun sama lah. Abang pun benci dengan bapak dia apa semua ni kan. So, jadi dalam hal ini pun dia nikahkan, aku nikahkan. Lepas tu ada aduan kata bapak dia hidup lagi. Oh, nikah tak sah. Dan persetubuhan pun dikira macam sengaja dia menyuruh kan. Sedangkan tak boleh. Batal nikahnya. Menangis. Allah Akbar, dia menangis. Ya. Cepat-cepat nikahkan. Cari bapak kau. Oh, nak mencari bapak dia. Panggil bapak dia. Nikah balik lah. Dibatalkan nikahnya. Sebab apa? Tak ikut turutan. So, kena ikut turutan. Ya, apakah turutan disebutkan dalam hadis Nabi SAW? Turutan tu banyaklah. Dalil dia apa? Ya, pertama, bapa. Ya. Kedua, datuk. Iaitu bapa kepada bapa. Kita ingat nasab ni dari segi sudut yang boleh jadi wali ni tuan-tuan, iaitu belah bapa saja. Belah mak tak boleh. Pak saudara, atuk belah mak tak boleh. Atuk kita lah, belah mak. Ya. Contohnya macam saya kan, saya ada anak perempuan. Saya, bapa saya, adik-beradik lelaki saya. Dan kalau saya ada anak saudara, belah saya. Itu tak apa. Ya, baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, jadi di sini bila disebutkan ya, bapa itu kedua datuk bapa kepada bapa. Ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Ini turutan. Dan saudara lelaki sebapa, sebenarnya keturutan mana-mana boleh. Saudara lelaki, adik-beradik lelaki, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa, dia sama level taraf. Ya, tapi insya-Allah kita akan lalu nanti ikut turutan dan ikut afdaliyah, mana lebih utama. Ya. Baik. Anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa. Macam saya ada adik-beradik. Adik saya namanya Said Fadil. Dia ada anak lelaki. Ya. Kalau saya tak ada, kalau adik saya tak ada, yang lain-lain tak ada, anak saudara saya. Anak kepada adik lelaki saya. Dia mesti lelaki. Ya. Bagaimana kalau adik perempuan saya ataupun kakak perempuan saya, dia ada anak lelaki? Tak boleh. Dia kena anak lelaki sahaja. Ya. Diskriminasi ke? Bukan diskriminasi. Tak ada diskriminasi. Maksudnya inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima sajalah. Terima saja. Ya. Kalau semua nak jadi wali, payah juga, betul tak? Okey. Baik, anak lelaki saudara sebapa, lain mak. Kita ada adik-beradik yang sebapa tapi lain mak, dia ada anak saudara. Itu boleh. Kalau kita tak ada, kalau adik-beradik yang lain tak ada, atuk pun tak ada anak saudara. Adik-beradik kita sebapa. Lelaki. Ya, adik-beradik lelaki sebapa. Ya. Kemudian bapa saudara belah bapa seibu sebapa. Anak itu sepupu kepada pengantin. Ya. Bapa saudara. Okey. Bapa saudara, pak cik, bapa saudara. Ya. Maksudnya anak saudara lepas tu bapa saudara. Tu bapa saudara patutnya anak saudara lebih tinggi kedudukannya daripada bapa saudara itu. Tu dia tu. Nampak tu. Jadi kat sini saya, bapa saya, kalau yang berhak jadi wali lah, saya, bapa saya, anak saudara lelaki saya daripada adik-beradik lelaki saya. Itu tak ada, barulah kepada adik-beradik saya. Kenapa? Pelik tak? Pelik lah. Memang itu turutan yang telah ditetapkan oleh syarak.
terima je lah, telan je lah. Oh, engkau pula jadi tu, tak apa. Dia tetap oleh para ulama, ulama menetapkan berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Ya. Baik, lepas tu bapa saudara sebelah bapa, sebapa. Tadi seibu sebapa. Ya. Kemudian anak lelaki bapa saudara belah bapa. Anak lelaki saudara lelaki. Okey. Anak lelaki bapa saudara. Okey, dah habis, barulah anak lelaki bapa saudara. Nampak tak? Bapa saudara siapa? Bapa saudara perempuan tu dia anak sepupu dia. Sepupu pada pandai perempuan. Ia belah bapa saja. Ya. Sepupu dia, katakanlah anak perempuan saya nak nikah, wali semua saya memang tak ada. Yang tinggal ada sepupu lelaki dia. Sepupu masih lelaki dan anak kepada ya, anak saudara bapa dia. Lelaki. Pastikan lelaki. Perempuan tak boleh. Kaedahnya mesti belah bapa saja, belah mak tak valid, dan mestilah lelaki, keturunan lelaki. Kalau adik-adik perempuan ada anak lelaki, tak boleh. Kalau ada adik pakcik dia, makcik dia ada anak lelaki, tak boleh. Ya, ada kena pak saudara dia ada anak lelaki, yes, sepupu tu boleh jadi wali. Ya, anak lelaki bapa saudara belah bapa sebapa. Itu dia lah. So boleh baca sendirilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa besok ya, untuk memudahkanlah yang tak ada kitab ni, mungkin besok Jabatan Mufti dia akan highlightkan susunan-susunan wali ni semualah, ya. Baik, dan semua lelaki yang mewarisi harta secara asabah. Ya. Maksudnya apa yang mewarisi secara asabah? Maksudnya kalau tak ada datuk, dah semua dah tak ada ni, moyang atuk kepada bapa kita. Kalau hidup lagi lah, tapi biasa dah meninggal lah kan, moyang ke atas. Lepas tu anak saudara, kalau tak ada cucu saudara pula. Kalau semua dah tak ada, baru pergi cucu saudara, kalau ada lah kan. Kalau tak ada, barulah pergi dekat hakim, iaitu qadhi yang akan menentukan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dah tak ada, maka semua bila dah habis, maka pergi kepada qadhi. Qadhi ni hakim lah, yang dilantik oleh sultan ataupun sultan sendiri menjadi wali. Ya, seperti mana Nabi SAW menjadi wali kepada mana-mana wanita yang tidak ada wali. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, fasultanu waliyun malla waliyalah. Sebab kata Nabi SAW bahawa itu kalau kita lihat berkaitan dengan wali yang kalau tak ada wali lah, maksud pengantin tidak ada wali. Okey. Baik, taraf anak lelaki dalam wali. Kenapa orang tanya anak lelaki perempuan tu tak boleh jadi wali? Contohnya lah, seorang perempuan ni dah bercerai ataupun dah kematian suami, tiba-tiba jumpa lelaki lain, dia bercinta, nak bernikah. Kenapa anak lelaki dia tidak boleh jadi wali? Yang boleh jadi anak saudara dia boleh. Nampak tak? Ya. Ataupun sepupu dia boleh, tuan-tuan. Nampak tak? Sepupu dia boleh menjadi, tapi kenapa anak sendiri tak boleh? Sebab dia, ya, maksudnya anak lelaki dia tidak senasab dengan ibu dia. Ibu dia nasab yang lain, dia nasab yang lain. Dia ikut bapa dia lah. Yang anak tu nasab suami dia. Ya, yang menjadi wali cuma nasab perempuan tu saja, itu belah lelaki, belah bapa dia. Ya. So yang anak lelaki ni tak ada dinasab kepada bapa dia, bapa dia lah bapa perempuan tu. Itu sebab itu tak boleh. Tapi kenapa sepupu boleh? Ya, kenapa anak saudara boleh? Sebab apa? Itu anak saudara dia belah bapa dia. Bernasab, bersambung dan seterusnya. Ya. Baik, kita masuk syarat-syarat wali. Ni syarat-syarat wali. Pertama, Islam. Islam lah. Tak boleh. Maksudnya bapa dia Joseph Anthony. Aku Joseph Anthony menikahkan engkau dengan anak perempuanku. Dia tak boleh. Walaupun ahli kitab sekalipun, dia mesti Islam, ya. Tapi ada persoalan juga, orang tanya, Ustaz, kalau suami isteri tu dia tu kafir, ya. Dia kafir. Ya, Kristian kahwin dengan Yahudi, lepas tu Hindu kahwin dengan Kristian, so dia nikah. Ya. Nikah ikut cara agama ni. So lepas dia masuk Islam, kenapa tak dikahwinkan semula?
Sebab itu kenapa tak dikahwinkan semua? Sebab mengikut syarak, mengikut hadis, Nabi tak pernah menikahkan semula mana-mana sahabat yang masuk Islam dan pasangan dia, tak pernah. Sudah dikira ini pasal apa? Untuk bersesuaian dengan roh ataupun dengan spirit Islam itu sendiri, yang mana tidak membebankan, tidak menyusahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasal apa? Kafir ni agama, satu agama. Kita ni Islam kena ikut akad kita. Tapi kalau Hindu kahwin dengan Buddha, ke Buddha kahwin dengan Kristian, ke ikut cara apa-apa lah, ataupun kahwin dengan etis. Ni etis tak ada agama, dia duduk serumah macam mana. Ini tak kira lah etis ke apa agama, dia satu agama. Selagi mana dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, satu agama. So apa-apa bercara perkahwinan yang diiktiraf oleh agama mana-mana sekalipun, maka sahlah. Tak, kalau macam dekat Mak Saleh tu, dia pakai daftar saja, daftar diiktirafkan, okey kamu suami isteri, sah. So bila lah kahwin tak payah lagi dah. Sebab apa? Al-kufru millatun wahidah. Orang kafir satu agama, tak kira cara apa sekalipun. Maka sebab itu bila dah masuk Islam, tak perlu lagi untuk mengulangi akad nikah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, maksudnya adil. Adil dari segi sudut wali itu adalah adil, mesti adil. Adil maksudnya apa? Tidak melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Cari dalam buku lah. Minum arak, tak solat, merokok. Merokok. Saya setuju. Merokok dosa. Merokok tidak dosa besar. Berzina. Ada duit, tak nak pergi haji, dosa besar. Mencuri dan sebagainya. Kecuali kalau dia ada istiadat bertaubat nasuha, maka hilang fasiknya, maka dia boleh jadi iman. Dan kedua, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil apa? Yalah, dia tak berterusan. Atau dosa kecil mengumpat. Hari-hari 24 jam mengumpat. Suka mengumpat. Suka sini, suka situ. Mengumpat lah kerja dia. Pun tak boleh juga. Ataupun yang tak menjaga maruah dia. Buang kencing tepi jalan, buang air besar tepi jalan, macam kat Mesir kan. Arab Selamba dia buang kencing tepi jalan depan orang lalu lalang. Ini walaupun dia baik macam mana sekalipun, tapi tidak menjaga maruahnya, kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tidak sah untuk menjadi wali. Pasal apa? Dalam hadis Nabi SAW, la nikah illa bi waliyin mursyid. Tidak sah nikah melainkan wali yang mursyid, iaitu wali yang adil. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan bahawa walaupun bapa dia ni fasik, boleh masih menikahkan. Ini khilaf muktabar lah. Katakanlah dinikahkan, awak tahu bapa awak ni yang nikah awak, bapa awak ni minum arak tu tak sah. Macam tu. Memang betul pun. Memang zaman sekarang ni juru nikah, dia tak sempat nak tanya pun. Dia tak ada nak selidik. Pakcik minum arak ke? Takkan dia nak ngaku kot. Pakcik berzina ke? Tidak. Tapi keluarga dia, kau tahu tak, bapa engkau yang wakilkan tu semua tu, dia nikahkan kau, dia isi borang, dia tu fasik. Dia tu tak berhenti minum arak. Lepas kau nikah tu dia happy, dia pergi kelab malam, dia minum arak, tu dia nikahkan kau. Nikah kau tak sah sebab apa? Wali engkau ni, bapa engkau wali yang fasik, bukannya adil. So dah menangis dah tuan-tuan. Kes zaman tahun saya awal 2000 lah. Masa tu saya bertugas di Jabatan Agama Islam, di Pejabat Agama Islam Daerah. Saya ni sebagai pengurus masjid lah kan. Dan saya juru nikah. Ada kes macam tu, dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz, bapa saya betul ke pakcik minum arak?" "Ya betul. Dia minum Ustaz, saya memang minum arak." Tapi itulah, saya pun tak tahu saya ni pelaku dosa besar. Saya katalah, "Pakcik, di dulu mazhab-mazhab bujang dulu, kata pakcik tak sepatutnya minum arak." Dia kata kena berhenti lah, ini dosa besar. Dosa yang memang Allahu Akbar, berat tanggungan dia dekat akhirat nanti, dia kata. Saya tahu tak apa, itu yang taubat, insya-Allah saya taubat. Tapi macam mana nikah saya ni, kata. Betul lah, dalam ini kita nak cakap macam mana kan. Kira sebagai ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan bahawa kalau fasik sekalipun boleh jadi wali. Ada qaul, ada pendapat, ada wajah. Dalam mazhab Syafi'i pun sebahagian daripada ashab mengatakan bahawa lelaki yang fasik juga boleh menjadi wali. Jadi tak apalah, tutup mata. Saya kata bab khilaf mula macam ni ya. Tapi pakcik hilanglah, tinggalkanlah minum arak ni, tak bagus. Lega dia. Tak perlu dah apa, dia dah jadi kabra, dah jadi macam tak tentu arah dah masa malam tu. Baik. Seterusnya, balik. Mesti balik lah, tak boleh kanak-kanak. Kanak-kanak tak sah. Kedua, yang keempat, mestilah berakal.
Tak boleh yang gila ataupun tidak siuman, atau yang pengsan, ataupun yang pitam. Kalau pitam, kena tunggu dia settle pitam dulu. Kan pitam hypo kan, tunggu dia baik dulu. Tunggu 10 minit, setengah jam, baring kejap, ya. Sekali baring dia tidur 5 jam. Ya, kejut lah kan. Kejut kan. So, bila dah bangun sedar, baru boleh jadi. Kalau gila, memang disahkan gila oleh doktor, maka hilang kelayakan, pindah pada atuk pula. Ya. Kalau atuk tak ada pula, kepada adik-beradik lelaki pula, belah bapa. Biar turutan lah macam tu. Ya. Baik, tiada penyakit yang mencacatkan seperti nyanyuk dan sebagainya. Nyanyuk ni seumpama macam yang hilang akal lah jugalah. Nyanyuk, tak ingat, macam budak-budak balik dan sebagainya. Ya. Ini pun tidak menjadikan dia itu adalah layak untuk menjadi wali. Ya. Dan begitu juga antara syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu terhalang menguruskan harta. Wali ni dia seorang yang boros. Dapat harta dia habiskan, pergi arak, minum, ataupun dia gunakan benda-benda yang tidak bermanfaat, yang lara lah. Tapi kalau dia banyak infak, itu lain cerita lah. Ya. Ataupun dia boros sampai lalai tanggungjawab terhadap keluarga dan seumpamanya, maka itu tidak dibenarkan. Dan ketujuh, tidak berihram. Jelas Nabi SAW, la yankihul muhrimu wala yunkahu. Bermaksud Nabi bersabda, orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan. Kalau dia kahwinkan, kena bayar dam. Itu dia. Ya. Kena bayar dam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa disebutkanlah ni? Ya. Peringatan. Muka surat 136. Ini sangat penting. Peringatan dia kata, apabila syarat-syarat wali seperti yang dinyatakan sebelum ini tidak terdapat pada wali yang hampir, hak perwalian berpindah kepada wali yang selepasnya. Ya. Baik. Ya, maksudnya syarat tak cukup. Bapa dia mungkin nyanyuk dah tua dah, tak boleh jadi wali. Okey, pindah kepada datuk. Kalau datuk hidup lagi lah. Kalau datuk pun 2 kali 5 juga tak cukup syarat, pindah kepada adik-beradik lelaki. Itu dia, tak ada, barulah turutan dan sebagainya. Ya. Baik, kalau tak ikut turutan, dia main macam tadi tu, bapa ada tapi dia suruhkan bapa dia, abang dia menjadi wali, tak sah. Maka tidak sah. Dia wajib ikut turutan, tak boleh main kaut macam tu saja. Ya. Dan namun jikalau wali itu dalam keadaan ihram, maksudnya kalau dia tu fasik, katakanlah dia minum arak, cari wali lain. Abang dia ke, atuk dia tak minum arak, okey, jadi wali. Walaupun bapa, sebab berkelayakan. Kecuali ya, dalam ihram. Ihram, mana nak nikah ni? Bapa tengah ihram tu, tengah wukuf di Arafah tu. Tak ada, lambat ni. Kata ni, atuk nikahkan. Tak boleh. Sebab apa? Ihram, selagi mana dia baligh, selagi mana dia berakal, selagi mana tidak fasik, maka sah. Ihram tidak menarik kelayakan. Nampak tak? Sebab dia keuzuran sementara. Nampak tak? Tak apa, balik haji dulu. Nampak tak? Bila nikah kan, ya, sabar sikit. Tak apa, hari ni wukuf di Arafah, lepas tu malam tu bermalam dekat Mina, lepas tu berjamrah, lepas tu tahallul. Tak lama lagi bila dah habis subuh tu, barulah tahallul akbar. Maka barulah boleh nikah. Sabar sikit, betul tak? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang disebutkan sebagai peringatan. Baik. Kita masuk yang bahagian wali. Wali terbahagi kepada 2, iaitu wali ijbar dan wali ikhtiar, ataupun wali mujbir dan wali ikhtiar. Apa maksud wali mujbir ataupun wali ijbar? Ialah ayah dan datuk belah ayah sahaja. Datuk belah mak tak kira. Ya, batu atuk belah mak tak puati. Aku tak termasuk kurang hajak betul lah. Tak boleh lah macam tu. Pasal apa? Ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita kena terima sajalah. Ya, kita kena telan sajalah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah, cepat betul masa. Kita ada masa lebih kurang dalam 8 minit sebelum kita berhenti, dan kita akan buka pada soal jawab, ataupun kita berhenti lagi 10 minit macam tu lah kan. Ya, lebih tak apalah, lebih sejam kan. Ya. Baik. Cuma tuan-tuan penat lah nak berehat ke, nak makan ke, nak tidur dan sebagainya. Ya, baik. Okey. Wali ijbar iaitu ayah dan datuk belah ayah saja. Wali ijbar hanya mengahwinkan anak dara, sama ada kanak-kanak atau dewasa dan berakal.
Nampak tak? Tak kira lah tua ke, asalkan dia anak dara. Janda, dia tak boleh paksa. Bapa dan datuk belah bapa boleh mengkahwinkan anak atau cucu daranya tanpa izin dan kerelaannya. Paksa. Boleh. Ya. Oi, boleh buat macam tu, tapi tidaklah tuan-tuan, disunatkan, ya. Disunatkan minta izin, disunatkan, ya. Apa disebutkan sebagai menghormati hak wanita tu. Atau biasa berlaku kan, janganlah yang macam, ya, kalau kadang-kadang ni wali ijbar ni berlaku sebab apa, perempuan tu pilih yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Budak, ialah, minta maaf cakap. Saya bukan nak kata apa. Dia minta kahwinkan dia dahsyat dengan seorang penagih dadah. Allahu Akbar. Penagih dadah, bapak dia tak puas hati. Betul lah ada kes. Tanyalah kawan saya yang kerja dekat apa tu. Ya. Dia berkahwin, kata dia cerita, dia nak kahwin juga. Lalas lagi dekat Thailand. Bapak tak izinkan, bapak tak reda. Pergi Thailand, dia nikah dengan penagih dadah tu. Last sekali saya jumpa dia kat Ampang Jaya, saya bagi dia telur, saya bagi dia minyak apa semua tu. Dia kata, Ustaz, saya dah bercerai. Saya sudah bercerai. Ya. Jadi macam mana? Nasib baik bapak saya masih terima saya lagi. Masih terima dan anak-anak saya, 2 orang anak. Susah. Lagi daripada keredaan mak bapak, inilah hidup susah apa semua. Ya. Makan apa yang ada lah Ustaz. Laki syok dengan dia punya alam syurga dengan dadahnya. Tak ambil tahu pasal anak dan seumpamanya. Habis begitu saja. Ya. Habis. Ya, bapak pun nak tanggung dia pun, dia tak ada duit. Bapaknya bukan kaya sekali pun. Tapi ni bahana. Duk ikut hawa nafsu. Ya. Sebab apa? Yalah. Mat Gian ni mulut manis. Mulut manis. Nampak tak? Mak Gian ni lah senang kahwin, tahu tak? Yang apa susah nak kahwin. Mak Gian jugalah yang senang nak kahwin 2, 3. Nampak tak? Macam orang Muhammad Irfan ni yang susah nak kahwin ni, dia baik. Ni Muhammad Irfan Abdul Rani ni, kawan saya ni. Dia orang baik tapi tak kahwin-kahwin. Nampak tak? Tapi Mak Gian tu, ya Allah, senang sungguh. Minta maaf ya, Irfan, saya gurau saja. Doakan supaya Muhammad Irfan bertemu jodoh dengan wanita yang salihah dan cantik, insya-Allah. Ya. Banyak kata ustaz ni gurau kasar, tapi saya dengan Irfan ni memang gurau kasar je, tapi tak adalah terlalu kasar sangatnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari segi sudut perkara ini, ya, perlu dilihat wali tu main peranan. Maksudnya ada paksaan. Pasal apa? Aku tak nak kahwin dengan lelaki tu. Dah lah penagih dadah. Kerja tak ada. Tak sekufu dengan kau. Ya, ini kahwin ni. Lelaki ni ada kerja. Kerja tetap. Kerja kerajaan. Ataupun swasta. Gaji tetap. Aku kahwin dengan dia. Itu boleh. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dalilnya? Dalilnya adalah beberapa dalil disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Ya, bermaksud seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Nampak tak? Maksudnya janda tu bapa tak ada hak untuk paksa dia. Dia ada hak untuk dirinya. Baik. Kalau kita ambil makna hadis daripada konteks makna hadis yang bertentangan, makna yang bertentangan tuan-tuan, ya, kita dapat faham janda ada hak pada dirinya. Dia tentukan siapa suami dia. Bapa tak boleh paksa. Nak kahwin dengan Mak Gian ke, nak kahwin dengan Afrika ke, apa itu lantak dia. Yang tak sekufu dengan dia ke, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu hak dia, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau bila disebutkan kalau dia kahwin dengan tak sekufu, bapa dia boleh batalkan balik. Seperti mana dalam bab sekufu kita dah bincangkan, betul tak? Ya. Tapi bila kalau kita lihat dari segi sudut yang lain, sudut yang macam mana kalau hadis tu kata janda lebih berhak terhadap dirinya, konteks berlawanan anak dara tak ada hak pada dirinya, bapa lebih berhak pada itu dalilnya. Ini dalil bagi mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali, jumhur ulama. Ya, iaitu kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tak ada wali ijbar. Bahkan nak nikah tak ada wali pun boleh. Nampak tak? Jadi better kita jangan ambil mazhab Hanafi dalam bab ni. Kalau dalam bab muamalat bagus kita ambil mazhab Hanafi, tapi dalam perkahwinan ya tolonglah jangan kita duk ya engkar mak bapak. Boleh bincang baik-baik supaya apa benda ni tidak berlaku, perkara yang tidak mengizin, tidak diinginkan, ya. Walau bagaimanapun
pada muka surat 138 digalakkan meminta izin. Ya, baik. Muka suratnya tu ya. Okey. Boleh tak bapa nak paksa anak perempuan dia berkahwin? Boleh. Ya. Tapi dengan 3 syarat. Pada muka surat 138 dan ada satu artikel yang saya tulis. Ya. Ada seorang lelaki ni, dia kerja sebagai eksekutif, senior eksekutif. Ya. Dia tak. Pensyarah universiti. Dan dia dikahwinkan lelaki yang lebih rendah jawatan dia. Dia tak nak kahwin dengan pensyarah juga yang stunning dengan dia. Ya. Bapa nak kahwin juga, nak paksa dia. Boleh paksa tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak memenuhi 3 syarat yang kita nak sebutkan ni, tuan-tuan. Apakah syaratnya? Tidak terdapat permusuhan yang nyata antara wali dan perempuan dan yang diwalikan. Ni kes yang berlaku macam mana biasanya lah kan. Bapa yang kahwin dengan mak dia, lepas tu tinggalkan mak dia dan tinggalkan anak-anak. Tak ambil tahu. Ya, tiba-tiba datang muncul selepas 20 tahun, dia nak paksa anak dia pula. Ini mana boleh. Anak tak puas hati, ada permusuhan. Dia kata, kau tak pernah jaga aku, tak pernah bagi nafkah, tiba-tiba nak mata duitan, nak kahwinkan aku dengan lelaki gangster. KL gangster. Nak bayar hutang ni pasal. Ya, aku wali juga boleh pak. Tak ada, tak cukup syarat. Ya. Kita bermusuh dengan bapak kita. Bermusuh apa? Tak suka sebab apa? Bapak dia pun tak beritahu dan sebagainya. Ataupun ada pergaduhan. Ya, memang bergaduh dengan bapak tak bagus, tapi hakikatnya memang wujud, ada berlaku macam kes ni. Dan bila berlakunya persengketaan antara anak perempuan dengan bapa tak berhak untuk paksa anak perempuan dia kahwin. Nampak tak? Dan kedua, bakal suami yang dipilih mestilah sekufu. Ya, macam dekat Saudi kan. Dia nak kahwin dengan lelaki Arab, perempuan Arab, dia nak kahwin dengan lelaki Bangla. Bapak dia tak bagi, dia kata, bapak aku nak kahwin dengan orang Arab juga. Kalau memang ikut kufu, Arab, Bangladesh tak sekufu dengan wanita Arab. Betul tak? Ya. Pasal apa? Nanti bapak dia hina dia apa semua. Baik jangan kahwin. So, bapak nak kahwin dengan Arab juga, kahwin dengan orang Saudi ke apa semua. Jadi tak boleh kahwin lah. Nampak tak? Tak sekufu. Bapak dia boleh paksa dia. Dia nak kahwin dengan Bangladesh, tak boleh. Bapak dia boleh paksa kahwin dengan sekufu. Kalau dia nak katakanlah macam kes pensyarah dekat UKM ni, sebut UKM pula. Dia dah umur dah 30 lebih dah ada PhD, gaji besar lah kan. Paling tak pun D52 kan, besar tu gaji pun basic 5,000 lebih, 6,000 lebih, campur allowance dan sebagainya, berapa lah. Nak kahwin dengan lelaki gaji 1,000 lebih. Dia tak nak, dia kata nanti dia nak kena tanggung kan. Betul lah juga. Dah kahwin nanti dia lah bayar rumah, dia lah bayar apa, lelaki tu tak banyak apa semua. Jadi dia tak nak, dia nak paling tak pun standing dengan dia lah, ataupun yang hampir sama lah gaji, taklah 1,000 lebih, mungkin 3. Itu fitrah wanita. Ya, dia kata boleh ke bapak saya paksa dengan kahwin dengan lelaki gaji 1,000 lebih ni? Kalau ikut syaratnya tak boleh. Sebab apa? Tak sekufu. Sebab tak sekufu. Ataupun bapa tu nak paksa kahwin dengan lelaki yang tak semayang, sedangkan dia semayang, agama bagus, tak sekufu. Bapa tak boleh paksa. Ya. Baik, yang ketiga, bakal suami berkeupayaan menyerahkan mas kahwin dengan segera. Hutang tak boleh. Nak kahwin dengan dia, okey, kalau nak kahwin dengan aku letak mas kahwin 5,000. Boleh bagi segera tak? Kena hutang lah. Bapa tak boleh. Ya. Sebab apa? Wanita ada hak untuk menentukan mahar. Kata nak kahwin dengan aku, baik, mahar 5,000 bagi kat aku. Ya. Jadi bila dia sebut macam tu, mahar 5,000 tu, okey, tak mampu nak bayar lah. Hutang, boleh tak hutang? Tak boleh paksa. Bapa nak paksa kahwin dengan dia, mahar pun tak mampu bagi saya. Tak apa 5,000, 3,000. 3,000 pun tak mampu. Okeylah 1,500. 1,500 pun tak mampu. Saya tak payah kahwin lah, tak boleh paksa. Dia tidak boleh paksa. Ya. Baik, kita buka dalam 10 minit untuk soal jawab. InsyaAllah kita akan sambung, ya. Galakkan. Kita habiskan juga bab galakkan. Walau bagaimanapun digalakkan minta izin, janganlah paksa. Kalau boleh sunat. Maksud diharuskan paksa, ya. Dan digalakkan paksa kalau pengantin perempuan tu pilih yang tak apa-apa. Itu bapa boleh paksa. Digalakkan paksa. Pasal apa? Kalau dia pilih tak apa-apa, nanti jahanam rumah tangga anak perempuan dia. Ya, tapi kalau bab yang dia nak pilih, biarlah kesukaan kerelaan dia, minta izin, itu lebih afdal. Sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi kata wala tunkahul bikru hatta tasta'zana. Janganlah kamu tidak dinikahkan gadis itu melainkan dia dengan sehinggalah dia setelah dia diminta izin.
Diminta izin ni sunat bukan wajib. Ya, disunatkan dan digalakkan. Wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha. Ya, dan banyak hadis lah yang Nabi SAW sebut. InsyaAllah, ya, selain daripada bapa ni dan datuk, itu namanya wali ikhtiar. Wali ikhtiar tak ada kuasa untuk paksa. Kata-kata bapa tak ada, datuk tak ada, abang pun nak paksa kau kena kahwin dengan lelaki tu. Walaupun cukup 3 syarat. Ya, boleh bagi mahar sekufu dan tidak ada permusuhan antara kakak abang dengan adik. Dia tak ada paksa. Yang boleh paksa ijbar hanyalah bapa. Kalau tak ada bapa, datuk. Ya, kalau tak ada datuk, pindah pada abang, adik-beradik yang belah bapa, adik-beradik lelaki, tak ada paksa. Ya, selain itulah yang bawah tadi lah, yang senarai itu tidak dibenarkan. Ya. Ya, insya-Allah berkaitan pula dengan wali gaib. Wali gaib yang hilang, tak jumpa, tak ke mana hilang, tak ke mana, maka apa penyelesaian dia? Wali gaib ni ikut turutan. Kalau bapa tak ada, dah gaib hilang tak ke mana, pakai pula bapa yang masuk berhampir. Hampirannya paling hampir datuk, lepas tu yang ke bawah dan seumpamanya. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung berkaitan, bukan besok, hari Jumaat, kita akan sambung wali yang setaraf pada muka surat 143 dan seterusnya, insya-Allah. Baik, kita buka soal jawab sekarang. Tu dia. Baik. Apakah hukum ta'zir boleh lebih berat berpanggil hukum hudud sekiranya hukum hudud digugurkan akibat ada keraguan? Hukum ta'zir tak boleh. Dia mesti jelas dalam hadis. Nabi kata hukum ta'zir tidak lebih daripada 100 sebatan. Nabi kata ta'zir tak lebih daripada 100 sebatan. Maksudnya tak lebih daripada hukum hudud. Dia kena hukum yang lebih ringan lah. Saman ke denda ke, itu budi bicara hakim. Ya. Maksudnya keraguan, tapi sebab apa? Kalau diberi lebih berat pada hukum hudud, maka dia melampaui batas. Sebab apa hukuman berat hudud tu? Sebab ada cukup 4 saksi. Tiba-tiba satu saksi tu dipertikaikan, tak adil dan seumpamanya, ya, maka digugurkan, berpindah kepada ta'zir. Ta'zir tu kalau rejam sampai mati, tak bolehlah hukum bunuh, mungkin penjara dan sebagainya. Ya. Irfan, boleh ke tak Ustaz tambah maklumat berkenaan dengan anak syubhah? Adakah nasab pada ayah boleh menerima pusaka ataupun arwah dan sebagainya? Nak minta penjelasan panjang, minta maaf, itu bab sesi lain. Dan saya ada tulis satu artikel berkenaan dengan al-watu bi syubhah, boleh cari dekat internet. Apakah hukum sepasang adik-beradik kembar berkahwin dengan pasangan yang juga adik-beradik kembar? Boleh, tak ada masalah. Ya, Irfan ada abang kembar. Ya. Muhammad Arfan. Arfan dan Irfan. Irfan ada abang Arfan. Lepas tu ada pula bertemu pula dengan pasangan perempuan pun kembar juga. Siapa? Alia dengan Latifah. Ya. Lepas tu Irfan kahwin dengan Latifah, manakala yang Arfan kahwin dengan, tak ada masalah, no problem. Apa masalahnya? Bukan je mahram pun. Ya. Perempuan yang kehilangan ayah hendak berkahwin sebab mak ayahnya bercerai, tak dapat kesan berada di mana, entah hidup ke mati, boleh kahwin pakai wali hakim? Tak, wali yang terdekat. Ya, wali terdekat siapa? Kalau tak ada bapa, datuk dan seterusnya. Ya. Baik. Kalau janda ada hak, macam mana dengan keredaan? Contoh janda kahwin dengan pilihan hati, tapi mak ayah tak setuju. So perkahwinan tak reda, anak berdosa atau tidak? Ya. Dalam hal ni, kalau mak bapak tak reda, tapi kalau dia pilih yang sekufu, ya, yang sesuai, ya, yang memang bapak tak ada hak untuk bantah, maka tak ada masalah. Contohkanlah dia janda kahwin dengan lelaki yang tak sekufu, bapa dia tak reda, maka tak boleh lah macam tu. Tapi janda tu pilih pasangan dia yang sekufu, yang akhlaknya bagus, kerjanya bagus, nafkah agamanya bagus, bapa dia pun ada calon yang lain pun sekufu juga. So pada janda tidak boleh dipaksa, dia boleh buat pilihan dia sendiri. Cuma anak dara, katakanlah anak dara dia ada pilihan sendiri, yang sekufu, ya, yang beragama dan semua cukup lah. Dan bapa dia pun ada pilihan dia sendiri untuk anak gadis dia, tapi bapa dia pun sekufu juga. Ya.
mampu bayar mahar, dan bapa pun tak ada permusuhan dengan anak perempuan, maka di sini boleh tak bapa paksa untuk pilih pilihan dia, walaupun perempuan tu ada pilihan yang sekufuk dan seumpamanya, ya, bapa boleh pilih. Bapa boleh paksa dia walaupun dia ada pilihan yang sekufuk. Ini lain. Kalau janda tak boleh, bapa tak boleh paksa, dia kena kahwinkan mengikut pilihan dia. Ya. Baik, had umur kanak-kanak berkahwin. Dekat Malaysia 16 tahun. Lelaki 18 tahun. Kalau ikut hukum syarak, ya, macam Rasulullah berkahwin dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun dan mula berkelamin pada umur 9 tahun. So kanak-kanak boleh, tapi sekarang ni kena ikut hukum undang-undang. Zaman dulu berbeza. Zaman dulu boleh katakan rata-rata wanita berkahwin umur muda. Zaman tok nenek saya, moyang saya. Moyang saya dia kahwin umur 13. Atuk saya dia punya suami dia 18 tahun. Kalau ikutkan kalau ikutkan 13 18, so Fidolifia tu. Tapi zaman dulu is okay. Zaman penjajah British, zaman Jepun, zaman sebelum tu lagi biasa, tuan-tuan. Ya tak? Zaman Imam Syafi'i tu ada nenek umur 30 tahun. Imam Syafi'i kata, aku berjumpa dekat Yaman nenek usia 30-an. Bayangkan nenek dah ada cucu 30-an. Betapa muda. Zaman dulu, yes. Zaman sekarang, kahwin umur 25 pun, 25 dah kahwin, belajar tak habis lagi. Jangan comparekan zaman dulu. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang ni, dia berbeza, tidak sama. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, tak adil kita nak kata zaman dulu tu Philadelphia. Tak ada, tak boleh. Zaman Nabi tu Philadelphia. Tak sesuai, sebab nak bandingkan zaman sekarang dengan 1400 tahun yang lalu. Tak payah 1400. 70 tahun, 80 tahun. Zaman moyang kita. Ya, saya kata, moyang saya umur 13 tahun. Ya, nenek kepada mak saya 13 tahun dia kahwin. Suami dia 18 tahun. Nampak tu? Okey? Ya. Umur 14 tahun dah beranak dah. Zaman dulu perempuan 14 dah independen dah. 14 tahun dah reti masak dah. Zaman sekarang 14 tahun main game lagi. Instagram. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja. Sampaikan, insya-Allah kita bertemu pada hari Jumaat. Kita ada banyak perbahasan mengenai wali lagi, insya-Allah. Baik, terima kasih pada yang sudi hadir. Juga yang terima kasih yang bertanya soalan. Dan terima kasih pada Pejabat Mufti Negeri Sembilan atas anjuran majlis ini yang masih diteruskan, insya-Allah. Kita bertemu pada hari Jumaat pada sesi yang lain. Itu sesi yang ke-11, insya-Allah. Baik, saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.